Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up. Baik, minggu ini sedikit istimewa kerana kita ada tetamu yang akan temankan kita untuk bercakap ataupun berkongsi tentang dunia jentera dua roda. Kalau saya bagi hint, beliau adalah pengurus ZK Racing. Mungkin anda pun dah tahu bila saya sebut ZK Racing. Bersama saya ketika ini ialah pemilik nama ZK itu sendiri, Zulfahmi Khairuddin. Apa khabar, Fahmi? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Sukan Plus Close Up sekali lagi. Okey, kita akan mulakan dengan soalan yang klise lah, Fahmi. Mungkin boleh ceritakan tentang latar belakang Fahmi, macam mana boleh terpikat untuk menceburi sukan pemotoran ni, Fahmi? Dia sebenarnya bermula dengan di mana saya duduk, sekeliling saya, orang-orang sekeliling saya, di mana pakcik saya mempunyai bengkel motosikal dan bengkel motosikal superbike. Jadi, dan dalam masa yang sama saya pula duduk dengan pakcik saya bersama nenek saya, dan hari-hari saya nampak motosikal. Dan daripada situ minat tu datang seawal umur 7-8 tahun. Dan apabila saya menjadi lebih besar, 10-11 tahun, saya betul-betul minat tentang motosikal, especially tentang perlumbaan motosikal. Okay. So, jadi apabila saya pergi ke sekolah, cikgu tanya saya, Zulfahmi nak jadi apa bila dah besar? Saya cakap saya nak jadi pelumba MotoGP. Okay. So, jadi semua kelas classmate saya semua tahu yang saya nak jadi pelumba MotoGP. Okay. Dan dalam pada satu hari itu, ketika umur saya 15 tahun, kawan saya terbaca newspaper yang mengatakan pemilihan dibuka. Okey, maksudnya kawan yang bagi tahu. Kawan yang bagi tahu. Okay. So, jadi saya dalam pada masa itu saya call, saya baca dan ada nombor telefon, saya call organizer tu, dan daripada situ saya pergi ke selection. Dan apa yang uniknya, pada awal penglibatan saya dalam sukan pemotoran, parents saya tak support. Okey. Sebab sukan pemotoran ni di dalam saya punya kelompok ni, tempat yang saya duduk sangat asing. Mereka tahu kalau kita nak berlumba motor, apa yang mereka tahu adalah berlumba di jalan raya. Tetapi apa yang saya nak masuk ni adalah perlumbaan yang sebenar, yang profesional, perlumbaan yang profesional, perlumbaan yang halal. Jadi saya pergi je dengan pakcik saya yang own bengkel motosikal tu. Dia yang jadi legal guardian, dia yang sign all the document. Jadi saya pergi berlumba, dan selepas 2 perlumbaan barulah penglibatan saya dalam sukan pemotoran ni diterima oleh mak ayah saya. Slowly. So jadi dengan bantuan pakcik Fahmi lah. Betul. Akan dikenang lah. Betul. Okey, tapi masa tu ada tak terfikir Fahmi yang akan jadi sejauh ni lah perjalanan Fahmi dalam bidang pemotoran ni? Ya, sudah semestinya tidak. Tetapi saya yakin dengan minat saya yang begitu mendalam, dengan kesusahan saya untuk menjadi pelumba tu, saya rasa tempoh-tempoh tu yang membuatkan saya nak lebih banyak daripada orang-orang lain. Okey. Tadi Fahmi cakap minat juga, tapi mungkin ada faktor lain ke yang mendorong Fahmi terlibat dalam sukan ni ke? Well, sudah semestinya aksi-aksi yang ada dalam sukan pemotoran, dan sukan motosikal racing ni adalah pure sports yang kita yang saya apabila saya tengok boleh meremang bulu roma. Sudah semestinya all the riders yang laju bawa motosikal dalam track ni semuanya hero bagi saya. So jadi saya nak jadi macam, pada awalnya saya nak jadi macam diorang. Okey, tapi dalam ramai-ramai hero ni siapa idola Fahmi sebenarnya? Well, sudah semestinya dulu Valentino Rossi. Dan saya yakin sekarang ni saya always tengok dekat Marc Marquez. Okey, tapi dengan bakat Fahmi ni, kita tak naklah orang kata selalunya akan diwarisi. Macam Fahmi sendiri ada anak lelaki lah contohnya kan, mungkin perempuan pun mungkin ada tak yang mengikut jejak Fahmi untuk sukan ni?
Sebenarnya ada. Anak saya dah mula meminati sukan pemotoran ni. Pada awalnya tidak minat terhadap motosikal, tetapi sebulan 2 ni dah kerap kita berlatih di Lita. So semestinya dengan guardians daripada saya. Tapi kalau boleh kalau boleh saya tak nak anak saya betul-betul serius dalam sukan pemotoran. Cuba pergi ke bidang lain. Bidang yang lain lah. Okey, tapi macam Fahmi cakap tadi, penerimaan masa tu keluarga agak kurang okey lah masa Fahmi kecil lagi. Tapi bila bagi tahu dekat kawan-kawan kan nak jadi pelumba motosikal ni, reaction orang macam mana? Lagi yang lelaki ni kan? Dulu masa saya bersekolah, saya dekat kelas yang pertama. Kawan-kawan saya semua pengawas. Saya ketua kelas. So, jadi apa ketua kelas cakap, dia orang sokong dia. Maksudnya dia orang support je lah. Dia orang support je. Okay. Sebabnya masing-masing nak jadi bomber, nak jadi polis, nak jadi peguam. Yalah, agak rare lah bila nak jadi jadi bila saya nak cakap pelumba motosikal, macam mana kau terfikir nak jadi pelumba motosikal? So, jadi satu benda yang unik, yang saya rasa semua orang tak tahu nak cakap yes or no. Okey, tapi kalau kita bercakap tentang pelumba motosikal ni, mesti ada ciri-ciri dia kan. Kalau dekat Malaysia ni mungkin mostly boleh bawa motosikal. Saya pun boleh, tapi bezanya saya rider biasalah. Kalau Fahmi professional. So apa ciri-ciri yang penting bagi Fahmi untuk menjadi pelumba motosikal ni? Okey, pelumba motosikal ni satunya perlulah hebat mengawal motosikal. Tak semestinya waktu laju saja. Waktu perlahan pun dia perlu boleh kawal. Dan sudah semestinya sebenarnya macam ni. Kalau kita lihat sukan pemotoran ni, pada zaman saya bermula, dia tengok kriteria yang lain. Okey. Tetapi sekarang ni, bila pelumba-pelumba bermula dengan lebih awal, kita tengok different kriteria pula. So jadi tak semestinya yang paling laju kita akan pilih, kita nak. Kadang-kadang rider tu laju atas motosikal tetapi di luar Lita tak berdisiplin. So jadi kebanyakan riders yang saya tengok yang laju, yang boleh survive lama dalam sukan pemotoran, ada combination of everything. Di mana mereka laju di dalam Lita, 100% komitmen terhadap latihan, berdisiplin di luar dan dalam Lita. So dia merangkumi semuanya. Betul. Nak adakan pelumba yang laju bawa motosikal memang ramai. Tetapi nak pergi jauh di kejuaraan dunia, World Championship, perlukan complete package. Perlu konsisten lah dalam usaha, disiplin tu. Tapi kalau kita cakap pasal disiplin, okeylah training dan sebagainya. Macam mana dengan fitness, pemakanan? Okey, sudah semestinya bila kita buat satu modul latihan, 70% daripada latihan tu adalah tentang motosikal. Okey. Cara kita mengawal motosikal, cara kita prepare motosikal, apa yang kita faham tentang motosikal, semuanya tentang motosikal. Dan selebihnya 30% tu adalah fitness kita, cardio, physical training seperti gym, kita punya strength and conditioning, and then ada nutrition, ada communication. So semua aspek tu kita cuba latih kepada pelumba-pelumba baru sekarang. Adakah termasuk juga dengan selok-belok untuk kita tahu apa tak kena dengan jentera seseorang pelumba tu macam Fahmi sendiri? Adakah penting untuk tahu setting-setting mekanik dan sebagainya? Sebagai seorang riders, pada pendapat saya tidak perlu tahu 100% tentang pengendalian motosikal. Sudah semestinya riders perlu bagi feedback tentang apa yang mereka rasa apabila mereka menunggang motosikal. Mereka tak perlu bagi tahu mekanik seperti tukar brake. Mereka perlu bagi tahu sesimpel macam saya ada masalah dengan brake, motor saya susah berhenti. Jadi mekanik yang akan selesaikan masalah tu. So kita tak perlu, riders tak perlu tahu 100% tentang technical of the bike. Cuma mereka perlu bagi feedback
Okay. dan dengan jelas apa yang mereka rasa tentang Tapi motosikal. kalau macam Fahmi, ada pakcik yang ada bengkel motosikal, mungkin ada minat dari segi tahulah mekanikal ni lebih mendalam sikit daripada rider-rider lain ke? Itu saya rasa kelebihan dan kekurangan saya, di mana saya tahu every details dekat dalam motosikal. Okay. Dan kekurangannya apabila saya tahu semua tentang motosikal, dia dah jadi macam terlalu OCD pula. Dia macam motor saya nak kena macam ni. Tetapi di mana rider-rider yang laju, dia tak kisah. Dia nak laju je. Dia nak laju je. Motor tu sengit sikit pun tak apa. So dia, kalau macam saya tak boleh. Semuanya kena lurus. So, dia jadi macam lain. Dia mengganggu ke konsentrasi masa bawa motor tu? Ya, sudah semestinya dalam kejuaraan dunia 20 pusingan perlumbaan kita tak boleh dapat 20 pusingan motor kita perfect. Tetapi kita kena adjust diri kita, di mana bila motor kita tak perfect tu kita pun kena laju. Dan dalam masa tu untuk saya susah sikit sebab saya tahu motor ni tak betul, tengah tak betul. So jadi saya ada doubt, dan bila ada doubt, tentu kita akan kita punya masa akan berkurangan. Tapi di atas selita dia akan mempengaruhi mindset lah. Sudah semestinya. Okey, tapi macam mana Fahmi, kerosakan yang orang kata biasa berlaku lah Fahmi sendiri semasa di atas selita? Kerosakan yang lazim lah, selalulah ada. Well, sebenarnya bukan kerosakan, ni semua pada penyelarasan jentera, setting motosikal, di mana kadang-kadang kita tak dapat menyesuaikan diri kita sewaktu latihan, dan kita tak bawa motosikal tu 100% kita punya effort. Dan apabila kita bagi komen tentang motosikal apabila kepada kru, apabila kita tak push, motosikal tu akan react berbeza. So jadi dalam perlumbaan kita akan selalu push motosikal tu pergi more than 100%. Dan reaction motosikal tu berbeza. So jadi that's why macam saya cakap tadi, memang susah untuk kita cari motosikal yang 100% perfect. Dengan racing dekat Europe, European weather, hari practice kering, hari race day basah, lepas tu different condition. So just a good rider yang bagus, dia adapt dekat semua condition, dengan motor apa pun yang kru bagi kat dia. Tapi maksudnya komunikasi antara Fahmi dengan tim sangat penting lah. Betul. Itu saya rasa kelebihan saya sewaktu saya berlumba, di mana waktu saya berlumba pergi ke World Championship, umur saya pun dah maksudnya saya dah adult, saya dah remaja, saya dah 18-19 tahun, berbanding dengan pelumba-pelumba muda yang saya hantar sekarang, semuanya jauh lebih muda. Kita cakap sikit pasal kejohanan lah. Boleh ceritakan macam mana feeling debut di kejohanan dunia dalam kategori 125cc? Saja ketika dahulu. 125cc Saya rasa 125cc adalah satu kategori yang unik tetapi tidak fair. Di mana pada masa tu ada banyak jentera yang berbeza performance-nya. So ada jentera factory, ada jentera satellite, lepas tu spec A, spec B. So jadi pada tim yang ada duit, yang ada sponsor besar, mereka beli jentera yang mahal, yang mahal dan yang laju. Jadi mereka ada kelebihan kat situ. Betul. Tetapi dia tidak mengukur potensi rider tu dengan betul di atas litar. Tetapi keunikan sukan time tu semuanya memainkan peranan, di mana mekanik memainkan peranan yang betul. Apabila habis practice, mekanik akan buat lagi jentera tu bagi lebih laju.
Itu keunikannya masa saya race dekat 125cc. Tapi again, kategori 125cc tu yang saya race tu tak ada dekat Malaysia. Okey. Tak ada dekat Malaysia. So jadi bila saya pergi ke kejuaraan dunia tu, macam itulah first time saya bawa motor tu. Okey, Fahmi, satu Malaysia tahulah Fahmi ni antara tulang belakang pembikinan pelumba Malaysia lah, seperti Muhammad Sharifuddin Azman ataupun terkenal sebagai Damok, dan juga pelumba cilik kita lah, Kabir Irfan Azlan. Secara umum, bagi Fahmi sendiri, macam mana tahap kedua-dua mereka ini di masa depan? Okey, dia challenge dia dengan Sharifuddin Azman apabila Sharifuddin Azman telah bersama kita sejak tahun 2019. Okey. Dan dia punya top of dia punya career adalah tahun 2022. Okey. Dan 2023 dia dimasukkan ke dalam kategori Moto3 World Championship. Tetapi atas performance dia pada tahun lepas, tahun 2023, pihak sponsor tidak lagi teruskan sponsorship dengan Sharifuddin Azman. Dan saya sekarang berusaha dengan Sharifuddin Azman untuk mencari pasukan baru untuk Sharifuddin Azman. Dan untuk Kabir Irfan ni adalah satu pelumba yang sangat special. Di mana apabila saya tubuhkan bersama dengan SIC dan MAM program mini GP ni, Kabir pelumba yang memenangi perlumbaan paling banyak. Okay. For the last 4 years, Kabir menang 95% of the race yang dia masuk. Tapi kalau untuk musim 2024 ni pun Damok diuji dengan teka-teki lah masa depan dia. Macam Fahmi kata tadi, banyaklah rintangan yang Damok hadapi. Tapi adakah mungkin sinar di hujung tahun ni ke Fahmi sendiri, lihat kepada keadaan ini? Sudah semestinya. Saya sebenarnya mencari option untuk Damok ni sejak Ogos tahun lepas, 2023. Okay. Tetapi sekarang ni perlumbaan sekarang ni berbanding dengan dulu, dia tidak lagi mengukur berapa banyak sponsorship kita ada. Dia purely performance based. Okay. So jadi kalau rider tu tak perform, so semestinya dia tak akan remain dekat dalam championship tu, dan dia akan dan dia haruslah turun satu tangga lagi ke bawah. Dan apabila kita bercakap dengan sponsor kita untuk Damok turun lagi satu ke bawah, ada satu lagi investment yang sponsors kena buat. So mereka tidak setuju. Mereka sanggup lagi invest dekat pelumba-pelumba yang lebih berbakat. So situasi sekarang ni agak kritikal lah juga untuk Damok. Betul. Jadi macam ZK Racing memang akan membantulah dari setiap sudut, dan sekarang ni masih memang akan, orang kata, ongoing lah, menghadapi cabaran daripada banyak pihak kan untuk Damok sendiri. Betul. Ke depan lagi. Unofficially saya memang membantu Damok, tapi officially saya tidak, bukan tidak dibenarkan. Bukan lagi tanggungjawab saya untuk membantu Damok, sebab saya perlu menjaga pelumba-pelumba lain seperti Hakim Nenesh dan Kabir Irfan sekarang. Tapi sudah semestinya saya sebelum ni rider, dan saya tahu apa perasaan Damok, sudah semestinya saya akan bagi yang terbaik untuk Damok teruskan karier dia dalam sukan pemotoran. Fahmi, adakah itu juga termasuk dengan mental support ke? Ya, sudah semestinya. Damok sekarang adalah pelumba yang sudah berkahwin dan ada anak. Ada komitmen yang perlu dia tanggung. Tetapi daripada situlah saya sebagai ex-rider, sebagai bapa, saya faham tanggungjawab Damok, dan saya memang membantu Damok di belakang tabir. Jadi ada cabaran lah Fahmi, berbeza dengan mungkin sebelum kahwin dan selepas kahwin, dengan komitmen dalam dunia pemotoran ni memang sangat berbeza ke macam mana? Memang 360 darjah ke berubah? Dari segi mungkin masa atau macam mana Fahmi? Pada pendapat saya, kita apabila dah berkahwin ni, and sebagai sportsman, kita perlu tahu yang mana nak kena diutamakan. Betul. Saya percaya banyak atlet tidak dapat membezakan time tu. Sebagai atlet dan juga sebagai
sebagai ketua keluarga ataupun sebagai suami ataupun isteri. So di mana situasi saya sebagai seorang bapa, sudah semestinya saya mengenali isteri saya, wife saya, sebelum saya berlumba lagi. So jadi dalam life saya, memang career saya always been number one, you know. Dan dalam situasi ini wife saya lebih menjaga keluarga lebih daripada saya. Okey. Fahmi, kalau kita pergi ke sudut yang teknikal sikit lah daripada permasalahan yang Fahmi ceritakan tentang damok, adakah mungkin disebabkan jentera juga ke? Atau macam mana? Tidak. Saya berani jamin jentera damok tidak ada perbezaan dengan jentera-jentera KTM yang lain. Okey. Sebab saya betul-betul mendalami sukan ini dan saya betul-betul berkomunikasi dan faham tentang sukan ini. Saya yakin jentera yang saya sediakan untuk damok, package itu adalah package untuk memenangi perlumbaan. Okay. Dan saya yakin tidak ada sabotaj ataupun kekurangan horsepower terhadap jentera damok. Okey, kita tukar mood sikit. Kabil, kita boleh cakap lah dia hebat lah, umur 11 tahun dah menjuarai di peringkat level dunia lah untuk peringkat dia kan. Sampai ayah dia sini cakap Kabil ni satu anugerah lah, ada naluri semula jadi. Komen Fahmi sendiri yang kenal Kabil secara lebih dekat. Betul, saya rasa saya sangat bertuah untuk discover Kabil di dalam program MiniGP, di mana Kabil adalah seorang pelumba yang luar biasa. Sampai ada satu tahap yang dia adalah pelumba yang 1 second lebih laju daripada semua orang. Okay. So jadi untuk peringkat seterusnya, saya rasa Kabil tidak lagi layak untuk berlumba di Malaysia. Perlulah mencari competition yang lebih kompetitif untuk Kabil, seperti di Spain dan Itali yang negara yang well known tentang lebih maju tentang motorsports. Dan saya yakin peluang untuk Kabil cerah, tetapi ia terlalu awal untuk kita bergantung sepenuhnya terhadap Kabil. Okay. Seharusnya kita susun betul-betul program untuk Kabil dan all the races yang Kabil boleh masuk. Okey, itu perancangan masa kini. Maksudnya sekarang ni memang ada banyak program lah untuk Kabil. Kat masa depan ada tak? Mungkin dari segi perancangan jangka masa sederhana ke panjang ke, mungkin ada juga untuk Kabil sebenarnya? Ya, sudah semestinya ada. Dalam motorsports ni, apa yang membimbangkan saya adalah kita kadang-kadang disingkirkan dengan keputusan dengan 1 tahun keputusan yang tak bagus. Okey. Itu yang saya tak suka tentang motorsports. Dan sudah semestinya jangka masa panjang untuk Kabil adalah pergi ke MotoGP, dan jangka masa pendek adalah untuk mencari competition yang lebih kompetitif untuk Kabil, yang kita dah identify kat mana Kabil akan race pada tahun hadapan. Dan ada beberapa perbincangan dengan pihak sponsors seperti KBS semalam, dan juga pihak Kerajaan Negeri Terengganu yang sebelum ni menjadi tulang belakang kepada Kabil. So jadi ya, sudah semestinya saya akan buat segalanya untuk pelumba yang berpotensi. Okey, itu Kabil. Macam mana pula dengan perancangan masa depan ZK Racing sendiri? MotoGP. Okey. itu yang terbesar lah. Betul. Betul. Ya, sudah semestinya kita set up very good base dekat sini. Kita ada support yang baik daripada pihak SIC, pihak KBS, federation kita menyokong program saya. So jadi kru saya berpengalaman, dah bekerja di banyak pasukan di Eropah, dan saya rasa kita bila time tu bila masa tu memanggil, sponsors ada, kita ready untuk pergi Okey.
ke peringkat seterusnya. Alright. Fahmi, saya banyak soalan lagi nak tanya sebenarnya, tapi masa pun dah semakin suntuk. Kita nak tanyalah apa harapan Fahmi untuk pembangunan sukan ni khususnya dekat Malaysia sendiri. Harapan saya sebenarnya banyak. Boleh ceritakan? Okey, harapan saya terhadap sukan pemotoran dekat Malaysia. Sukan pemotoran bukanlah pemotoran semata-mata. Okay. Dia melibatkan pelumba, human development, dia adalah pelumba adalah atlet, perlu berlatih harian, perlu menjadi contoh kepada anak-anak muda di luar sana. Dan saya harapkan ada perbezaan antara sukan pemotoran dengan influencer pemotoran yang di luar sana. Yep. Sebab saya yakin pada zaman sekarang ni mereka pihak-pihak corporate ataupun pihak-pihak di luar sana yang mencipta barang-barang ataupun jenama helmet ataupun baju, mereka lebih pergi kepada influencer di social media berbanding daripada pergi kepada pelumba di dalam sukan pemotoran. Dan di mana dulu saya lain, dulu zaman saya semasa saya berlumba, semua corporate semua ini pergi ke dalam sukan pemotoran untuk memberi penajaan kepada pelumba itu sendiri. Tetapi saya percaya dunia sekarang dah berbeza. Dan yalah, saya nak harapkan ada perbezaan antara atlet sukan pemotoran dan juga influencer-influencer yang lain supaya sukan ni terus hidup. Kalau tak ada sponsors, sukan ni habis. Okey, itu dia harapan panjang lebar oleh Fahmi sendiri, pengurus pasukan ZK Racing. Kita doakan semoga Fahmi kekal maju jaya, khususnya untuk dalam kelompok ZK Racing sendiri. Baik, itu sahaja perkongsian dapat kami bawakan kepada anda minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Hana Nazir. Assalamualaikum dan salam hormat.